Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Fusul fi Usul Tafsir karangan Dr. Musa'id At-Tayyar hafizahullah. Dan kita kalau tadi kita bincangkan itu, kita dah habiskan sampai tafsir tabi'in dan juga kita ambil perincian berkenaan masalah tafsir sahabat dan juga tafsir para tabi'in. Ini kerana kita kata bahawa para tabi'in dan juga para sahabat dan para tabi'in merupakan rujukan atau sumber bagi tafsir. Tetapi dalam memahami kata-kata mereka itu perlukan kepada perincian. Sebab ada kalanya memang benda tersebut datang daripada pendapat mereka sendiri. Ada benda perkara-perkara yang kita kata ijtihadi, kita anggap ia ijtihad mereka. Ataupun kalau mereka jelaskan daripada bahasa Arab, dari bahasa Arab lah. Kalau dia kata benda ni Nabi SAW sabda, itu tafsir Nabawi lah sebenarnya. Bila dia refer kepada Nabi SAW, itu settle. Tapi bila mana yang datang dari mereka, yang kita bahaskan itu adalah masalah kalau mereka bersepakat di atas satu pengertian yang tak ada, yang kita panggil reference tersebut, mereka berpendapat itulah maksud dia. Kat situ kalau mereka bersepakat di ijma', kita kena setuju. Kalau mereka bercanggahan, maka kita akan ada kaedah tarjih nanti. Kalau seorang cakap, benda yang lain tak cakap dan tak ada siapa lawan, maka hukumnya diterima insya-Allah. Itu asas dia. Sebab balik pada asal, tak ada orang yang setara dengan para sahabat dan para tabi'in sebenarnya. Zaman kita sekarang banyak orang kata kalau sekiranya Nabi ikut kanan dan saya ikut kiri, Tok Guru ikut kiri kan. Saya dia kata kerana Tok Guru lebih tahu tentang kata-kata Nabi. Saya cakap benda tu benar pada satu sudut, yakni Tok Guru kita yang sebenar adalah para sahabat. Takkanlah kita nak bandingkan Tok Guru kita kat sini dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun Hudzaifah bin Yaman, atau Zaid bin Thabit, atau Aisyah. Orang yang tak ada akhlak saja yang akan meletakkan guru dia mengatasi para sahabat. Sebab bila kita kata ulama', okey, kita setuju ulama', tapi ulama' mana? Sebab ulama' yang terkemudian ni bahasa Arab pun baru belajar. Bukan, mereka takkan setara dengan para sahabat pun. Dari segi masalah didikan, diasuh. Kononnya Tok Guru ni belajar berapa lama. Para sahabat Nabi ajar dia. Bahkan malaikat Jibril turun tengah mereka mengajarkan Islam. Mana para sahabat adalah manusia yang Jibril turun tengah mereka ajarkan apa itu agama. Ajar waktu solat. Takkanlah awak nak bandingkan Tok Guru awak dengan para sahabat. Unless tak ada akhlak lah. Dan tak ada akhlak saja akan buat sedemikian. Sebab tu kita kata memang dalam betul memahami dalil, kedudukan para sahabat ni adalah benda paling besar. Banyak kadang-kadang orang tersilap faham. Dia buang sahabat. Ada kat sini, dia akan lari. Dia akan datang dengan baca dia idea, dia kata faham Quran dengan sunnah, suka hati. Memang sesat betul. Bila anda tak ikut para sahabat Nabi punya penjelasan, anda akan sesat. Itu basic. Itu betul. Bila kata nak faham, macam diorang buat analogi, kata nak minum air, tak boleh daripada teko terus. Kena pakai cawan. Saya kata saya setuju cawan, tapi cawan awak, apa cawan awak tu? Kalau cawan awak adalah orang sezaman dengan awak, baru lahir dan sebagainya, tak payahlah. Dan kita hormati tapi takkan mengatasi para sahabat. Tak ada orang boleh mengatasi para sahabat daripada kedudukan agama. Sebab tu Imam Malik kata itu, kita bincangkan, Imam Malik kata kalau apa bukan agama pada zaman para sahabat, takkan jadi agama zaman kita. Simple as that. Cuma orang yang tak faham ni, kita tak boleh buat apalah kan, dia tak reti. Jadi sudutnya tak ada. Itu pun kata-kata para sahabat pun masih ditapis macam tu. Apakah pula tak kata Tok Guru kita? Para sahabat pun kita masih nilai lagi. Itu kita bincangkan itu, perincian dalam perkara berkenaan. Wallahilham, dan kita habiskan. So hari ini insya-Allah kita akan masuk pada tajuk yang kelima, ataupun sumber pentafsiran Al-Quran yang kelima, iaitu dengan bahasa itu bahasa Arab lah. Okey. Dia kata khamisan, yang kelima, tafsirul Quran bil lughati, pentafsiran Al-Quran dengan bahasa. Al-maqsud bihi tafsirul Quran bil lughatil Arab, yang dimaksudkan dengan
dengan kita tafsir Quran dengan bahasa adalah dengan bahasa Arab. Wasab ada dia kata sebablah wasabu yang tibari hadha tariqan min turuqit tafsir huwa, dan sebab pengambil kiraan ini sebagai satu jalan daripada jalan pentafsiran Al-Quran, ia adalah kerana nuzul Quran bil lughatiha, turun Quran dengan bahasa Arab. Memang ditujukan kepada orang Arab. Firstly, pada orang bukan Arab pula, jangan pula jadi cari nabi baru pula. Sebab tajuk dekat sini yang timbul tajuk masalah kena menyampaikan agama ni balik ikut bahasa masing-masing. Kita belajar dengan daripada sumber bahasa Arab, kemudian kita terjemah kepada bahasa kita, sampaikan balik. Sebab tu Nabi SAW ketika baginda hidup lagi, baginda sampaikan Islam ni, hatta ajak kepada Islam kepada orang bukan Arab. Rom, Parsi, pembesar Mesir, pembesar Habasyah, baginda kirim surat tu untuk apa? Mereka bukan orang Arab, tapi dikirim oleh Nabi SAW sebab baginda diutuskan untuk manusia seluruhnya. Memang betul dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan tidak diutuskan seorang Rasul kecuali dengan lidah kaumnya untuk jelas kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama, itu adalah apa sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas Muhammad SAW, semua risalah agama ni datang dengan ajaran Muhammad sahaja. Tak ada dah orang tu kata kena cari Nabi Melayu ke. Yang Nabi Melayu tu kes tu lah dia kata. Kan Quran kata dengan lidah kaum, kan kita ni orang Melayu. Kenapa nak cari bahasa Arab? Lepas tu kita kata awak ikut Quran mana? Quran bahasa Arab lah. Dia lari balik. Tak ada Quran baru ke? Tak ada pula. Tunjuk Quran baru. Kalau anda kata nak kata dia adalah seorang Nabi, dia bawa Quran baru. Jangan pakai Quran yang ada ni. Kat Indonesia banyak kumpulan sesat macam ni. Dia baca-baca surah Yasin, tiba-tiba dia pun Rasul. Mukjizat dia surah Yasin. Bawalah mukjizat lain. Awak pergi pinjam Muhammad SAW punya kitab. Kenapa? Pelik kan? Nak jadi Rasul kemudian pakai Quran. Pelik kan? Ini yang Rasul Melayu, Kahar ke, Al-Kadzab. Yang kat Indonesia banyak kumpulan-kumpulan macam ni. Yang bertaubat pun ada. Tak bertaubat lagi pun ada. Ini kena faham. Sebab tajuk bahasa ni adalah kerana Allah SWT menjadikan sampai sekarang ni bahasa Arab ni kekal. Seperti mana kalau anda belajar bahasa Arab sekarang, kalau anda jumpa Rasulullah SAW bercakap bahasa Arab, dia bukanlah macam makcik tu. Anta. Bukan itu sewil. Okey. Yang ni yang betul punya, memang bahasa Arab zaman Nabi, zaman kita tak berubah. Dia punca kerana Al-Quran lah. Ini kerana Al-Quran lah terpelihara bahasa Arab seperti zaman dulu sampai sekarang. Tak ada perubahan baru. Tak ada kaedah baru masuk. Sedangkan kalau anda kata kita patah balik 1000 tahun lepas, zaman contoh macam zaman Romeo and Juliet karangan siapa? Shakespeare. Shakespeare dia punya bahasa Inggeris tak sama macam zaman sekarang. You tahu ti tu kan, dia you your tu dia tak sama, dia tak guna you. Kalau in your name, in Thai name, kalau buka Bible King James version yang gunakan bahasa berkenaan, dia gunakan in Thai name, maksudnya in your name. Thai bukan you, tak boleh. Tak ada, dia tak, bukan bahasa yang sama. Mana kalau Aristotle zaman 1000 tahun dulu datang sekarang bercakap, kita tak faham. Kita cakap bahasa Inggeris zaman sekarang dengan dia tak faham. Ni beza dengan bahasa Arab. Kalau anda kata anda belajar bahasa Arab sekarang, anda jumpa dengan Umar bin Khattab ke Osman bin Affan ke cakap bahasa Arab, dia faham. Dia cakap pun awak patut faham. Sebab bahasa Arab tak berubah. Ini pasal ini mukjizat yang terjadi kan, untuk menjadi hujah ke atas manusia. Dia tak boleh kata macam, ya Allah, macam aku nak tahu Quran. Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Tak ada hujah tu. Takkan boleh seorang tu berhujah kata saya tak faham Quran sebab orang dulu faham lain, saya faham lain. Pemahaman dia satu je. Sebab tu kerana Quran dengan bahasa Arab. Wa'timadu asali baha fil khitab. Dan bersandarkan Al-Quran ni pada uslub atau gaya-gaya bahasa Arab dalam ucapan. Bila Quran berucap kepada manusia, gaya ucapan orang Arab tu dipakai. Macam kata-kata sindiran, cakap puji, bunyi kalimah puji tapi sindir. Ataupun perkataan yang dipanggil gaya percakapan bahasa Arab tadi, contoh macam penggunaan yang kita pernah sebut itu. Nahnu. Dalam Quran ada nahnu, kami. Ada orang yang sewil, dia kata kalau Allah Ta'ala satu, kenapa kami? Kan nampak banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra. So kami yang turunkan adzikr, itu Quran. Wa inna lahu lahafidun. Kami baginya sebagai penjaga. Dulu kini akan datang. So kenapa nahnu?
Rupanya memang bahasa Arab pakai macam tu. Orang Arab tak kisah. Orang Arab faham berkenaan dengan nahnu tadi, maksud kami tadi bukan semestinya banyak. Sebab tu diorang tak pernah oppose Nabi sambil berkata, "Hey Muhammad, engkau kata Tuhan kau satu, tapi kenapa ni nahnu ni?" Tak ada seorang pun cakap. Tak ada seorang pun orang Arab zaman Nabi, Quraisy ke, kabilah Huzail ke, kabilah mana sekalipun, datang jumpa Nabi, bawa Quran, oppose Nabi, lawan. Kata macam orang zaman sekarang yang tak faham bahasa Arab lah. Orang Melayu kita ada jumpa. Dia kata, "Ustaz, kenapa nahnu kata Tuhan tu satu? Kenapa kami?" Dia nak faham wahdatul wujud lah. Semua dalam kita ni ada Allah. Itu sebab jadi kami tu. Kalau dia satu je, ana. Kalau nahnu tu kami ramai. Dalam aku, dalam engkau ada dia. Betul tak? Ni saya cakap ni bukan saya ni, pasal memang geng-geng tu faham macam ni. Dia ambil ayat-ayat yang mutasya, yang dia macam samar-samar tadi. Sebenarnya samar-samar bagi dia, bukan pada orang Arab. Orang Arab tak pernah keliru pun. Betul, tak ada seorang orang Arab pun ada masalah dengan penggunaan nahnu. Itu dipanggil uslub bahasa Arab, dipakai dalam Quran dan orang Arab faham. Sebab tu diorang tak soal Nabi macam mana orang Melayu soal. Tak puas hati dengan kalimah ni, kena pakai ini. Macam yang kita sebut apa? Zalikal kitab, dia hadal kitab kan. Zalika itu, hadha ini. Quran kata kitab itu. Dia tak kata kitab ini. So maksud dia kat luar lah kot. Quran kata kitab itu. Dia tak kata kitab ini. Tiada keraguan padanya. Petunjuk orang bertakwa. Maksud dia kitab ini ke itu? Nampak? Orang belajar bahasa Arab level 0, dia akan kata macam tu lah. Tapi bila kita buka tafsir, tengok Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, pupu Nabi. Terjemah Al-Quran yang paling terkenal. Di sisi para sahabat Nabi pun, diorang hormati Ibnu Abbas punya pengetahuan. Ibnu Abbas kata apa? Zalikal kitab, ai hadzal kitab. Zalikal kitab, tulis dalam kitab, tapi maksud dia kitab ini. Balik pada asal, sebab tengok pada tajuk dia, orang Arab, hatta para sahabat ke siapa sekalipun, tak cari kitab luar. Kitab inilah. Dia tak faham kitab itu, tak ada macam, kenapa kitab itu? Kenapa tak kitab ini? Cuba jawab. Jawab. Faham tak? Ini benda yang kekeliruan yang sebenarnya tak ada keliru pada para sahabat. Pasal mereka berbahasa Arab, dan Quran turun dengan bahasa Arab dan gaya percakapan mereka. Sebab tu tak ada kekeliruan kat situ sebenarnya. Keliru bagi orang tak belajar bahasa Arab, dia akan keliru. Dia akan start cari kekeliruan tadi untuk timbulkan persoalan. Berakhir dengan tak payah beramal dengan agama. Betul lah, last sekali tak payah ni, tak faham last sekali. Tak payah buat lah. Itulah sebenarnya yang dia nak. Tapi banyak orang tak nampak benda ni. Orang rasakan bahawa benda-benda yang kalau dipersoalkan tadi macam benda logik. Sebenarnya tak. Tujuan dia sebenarnya untuk hujung tu untuk buang kewajipan agama. Tapi cara dia buang tu dengan sudut tadi lah. Persoalkan, kelirukan, peningkan. Walaupun sebenarnya ikut bahasa Arab tak macam tu. Cuma kita ada garis pandang sekejap lagi. Baik. Wa mimma yadullu ala i'tibari lughati tariqan min turuq tafsir al-hadits as-sabiqi. Di antara yang menunjukkan kepada pengambil kiraan bahasa sebagai satu jalan daripada jalan-jalan pentafsiran adalah hadis yang telah lalu. Hadis Bukhari tentang tafsir Nabawi. Tafsir Nabi SAW anistishkal sahabati lizulmi, terhadap kemusykilan para sahabat tentang kalimah zalim. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Ta'ala dalam surah Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tak campur iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka itulah untuk mereka keamanan. So diorang kemusykilan dengan kalimah, tapi kemusykilan mereka sebenarnya, mereka punya muskil tadi masih balik kepada pengertian Quran sebenarnya. Sebab diorang rasakan zulm itu adalah dosa. Zulm itu adalah dosa. Pasal dalam Quran Karim memang ada pada surah Al-A'raf ayat yang ke 27, kalau Ta'ala firmankan, qala, berkata Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami sendiri. Apa Adam dan Hawa buat? Dia makan pohon terlarang. Dia buat dosa. Tapi dia bukan
Kan ketuk kepala, bukan aniaya diri itu dengan maksud dia pukul diri sebagainya. Tak ada. Tapi maksud yang dimaksudkan oleh mereka, dia memfahami adalah daripada doa tersebut, kami aniaya diri kami sendiri, ini kami berdosa. Para sahabat faham maksud itu. Wa ayyuna la yuzlimu nafsa, siapa dengan kami yang tak aniaya diri kami sendiri? Siapa tak berdosa? Kalau Allah Ta'ala nakkan orang beriman tak berdosa, kami tak mampu. Diorang melutut depan Rasulullah SAW bila turun ayat 82 surah Al-An'am. Diorang kata kami tak mampu ayat ni ya Rasulullah. Tapi lepas tu Nabi betulkan pengetahuan mereka dengan alihkan maksud zalim tadi daripada zalim pukul diri ke pukul orang ke, kepada zalim tu maksud dengan apa? Syirik. Nabi terjemahkan dengan ayat surah Luqman kan, bila Luqman nasihatkan anak dia ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan dengan Allah Taala, innasyirka, syirik itu la zulmun azim, benar-benar zalim paling besar. No zalim lebih besar daripada syirik. Zaman sekarang ni macam saya kata pada banyak orang kan, nak tengok betul tak orang tu atas sunnah. Benda-benda yang merosakkan masyarakat dari segi akidah patut dia lebih peka berbanding vaksin. Salah ambil vaksin, awak mati je. Salah tajuk akidah, awak masuk neraka tau. Kadang-kadang banyak sebarkan ni, sebarkan tu, inilah ikut Dajjal kan. Bab bila contoh macam penyesat, macam yang kita kata Tok Guru ikut kiri, Nabi ikut kanan ni, saya ikut Tok Guru, dia tak bercakap pun. Dia orang-orang tak bercakap. Perhatikan. Kumpulan yang konon apa, geng-geng teori konspirasi ni takkan bercakap apa, dia senyap je. Tengok betul-betul. Diorang takkan bercakap. Sebab bagi saya, kalau ni kata orang salah ambil vaksin pun, lantaklah, apa masalah dia. Habis mati. Kalau salah, nanti Allah Ta'ala akan tuntut balik untuk kita hari akhirat nanti. Kita bimbang apa? Kalau kerajaan kita aniaya kita dengan perkara tadi, Allah Ta'ala tak akan lepaskan. Walau satu sen pun tak lepaskan. Kayu sugi, dia tipu kita yang sugi. Bukan vaksin, kayu sugi. Dia tipu kita, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Masalah apa? Sebab tu, seorang Muslim, seorang mukmin, dia hidup stress free. Tak ada, inilah, Masya-Allah, bahayalah, kita akan apa kan? Tak senonoh. Tapi payah cakap kan. Tapi ini pasal tajuk asal. Awak boleh silap pada benda lain. Sebab tu para sahabat bila dengar zalim itu adalah syirik, diorang tu lapang. Sebab diorang tahu syirik tu apa. Diorang boleh jaga daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pada sudut yang besar. Kalau syirik khafi itu mungkin terlanggar, tapi syirik yang besar, sembah berhala, diorang takkan buat. Sebab tu lapang dada mereka bila dengar orang yang beriman tak campur iman mereka dengan kesyirikan. Untuk mereka keamanan, lapang dada. Nabi cerita bukan untuk bagi sempitkan lagi. Tak ada bila jadi cerita tu, alamak Rasulullah syirik tu apa pula. Tak ada. Diorang faham. So jadi sudut asal kat sini kepentingan. Tengok kita kata macam mana bahasa Arab menjadi sumber untuk pentafsiran. Walaupun saya lihat sebenarnya kalau contoh ini sebenarnya yang lebih tepat ada contoh lain lah. Contoh ini pasal para sahabat masih lagi faham zalim tu maksud berdosa. Bukan maksud aniaya orang secara kezaliman, pukul orang, rampas harta orang, tak. Dia tak faham itu. Diorang faham dengan maksud ayyuna la yuzlimu nafsah, siapakah yang kami ya Rasulullah tak aniaya diri dia sendiri, ini tak berdosa. Mereka kalau ayat ni kata orang yang dapat keamanan hari kiamat, orang yang tak berdosa, kami tak mampu. Bukan maksud nak berdosa, kami tahu kami takkan tak berdosa. Pasal Nabi pun katakan kullu bani Adam khata', semua anak Adam banyak buat salah. Dan khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak buat salah adalah orang yang banyak bertaubat. So basically diorang faham maksud tadi. Tapi diorang tahu kalau dia kata keamanan hari akhirat hanya untuk orang yang beriman tak berdosa, tak boleh. Tapi kalau beriman tak syirik, mereka insya-Allah akan mampu. Itu beza, faham kedudukan dia. Baik. Wajhu dalalati hadzal athari, dan wajah bentuk petunjuk asar ini adalah anna sahabata qad fassaru zulma bima ya'rifunahu fi lughatihim. Bahawa para sahabat mentafsirkan kezaliman dengan apa mereka tahu daripada bahasa mereka sendiri. Habis saya cakap, saya ulang balik saya betulkan di sini. Sebenarnya para sahabat faham zalim maksud dia dosa, bukan zalim maksud dia aniaya orang. Kita faham bahasa pukul orang, curi barang orang. Bahkan ayat ni 82 surah Al-An'am ni sering dipakai. Saya ingat dulu time bersih 3 poin berapa entah. Kan bersih dia banyak. Bersih kotor 3 poin berapa entah. Okay, dia nak buat tunjuk perasaan kan. Ketika tu dekat khatib-khatib datang mimbar, diorang pakai ayat ni. Dia baca ayat ni. Tuan-tuan sekalian, adalah amat tidak benar, tidak patut
kita menganiaya orang lain, dalam kita ni kan bertunjuk perasaan sebagainya, kerana Allah Taala firman dalam Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahu. Dia pakai ayat ni, orang beriman tak campur dengan kezaliman. Dia faham zalim pada maksud asal bahasa. Problem dia sekarang ni, Nabi dah terangkan. Kalau Nabi dah terangkan maksud ayat ini, zalim tu maksudnya syirik, awak tak patut ambil ayat ni pakai untuk sesuka hati awak. Jumpa orang tu, alladzina amanu wa isa'manu bizulmin, kita tak boleh pakai pada lain pasal ini syirik. Tajuk ni jelas. Kalau Nabi tak jelaskan, dan awak boleh masuk lah campur. Nabi tak terangkan, dan kita cubalah terjemahkan. Tapi kalau dah Nabi terjemahkan, takkan awak nak lari daripada terjemahan Nabi balik pada terjemahan awak? Tapi itu berlaku kan, bila khutbah, saya ingat lagi zaman tu, saya duduk depan baru lepas ajar dalam kelas, tiba-tiba datang masjid hari Jumaat, tiba-tiba khatib ucap macam tu. Dalam teks khutbah tu tulis pakai ayat ni untuk tegur orang. Dia ada ayat lain, dia ada hadis lain yang boleh kita panggil menjadi sumber untuk tajuk ni. Hatta hadis yang paling simple, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada lidah dan tangan dia. Lidah dia tak sakiti orang, tangan dia tak sakiti orang, perbuatan diri tak kacau orang. Itu orang Islam yang dimaksudkan dalam agama. So kita boleh pakai dalil tu untuk betulkan masyarakat. Jangan pakai tafsiran yang salah. Macam ni lah kan. Itu belum lagi yang kes orang Melayu kita terjemah fitnah sebagai tuduh tanpa bukti kan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat tu keluar kan biasa. Itu salah tu. Fitnah tu dalam ayat berkenaan, fitnah tu maksudnya kufur. Kufur itu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Sebab orang musyrikin tak puas hati orang Islam perang ketika di bulan haram, di tanah haram. Jadi diorang persoalkan lah, perang kat bulan haram ni salah kan? Nabi kata jawapan ni salah lah. Tapi kufur itu lagi besar daripada pembunuhan. Kalau kita kata ini salah langgar bulan haram, tapi kamu kufur dengan Allah Ta'ala, itu lagi besar. Itu maksud dia. Tapi diorang tak faham bab tu. Itu pelik kan? Kadang-kadang bila kita dalam masyarakat kita ni, banyak benda ni kena betulkan balik kan? Hatta macam idea berkenaan tajuk akhlak dengan manusia, tapi lupa akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak Allah Ta'ala didagang-dagangkan suka hati hanya kerana nakkan manusia punya endorsement, supaya manusia setuju kita, leburkan hak Allah Ta'ala. Mana boleh macam tu? Ini kadang pelik kan. Dia leburkan konon alasan kerana nak mendapatkan dakwah. Asal dakwah kita berjaya, maka kita patut cakap itu. Okey, baik. Dia kata lagi, walam yunkir alaihim rasul sallallahu alaihi wasallam hadha, tak mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan perkara ini. Namun bal arsyadahum ilal muradi bizulmi fil ayati. Bahkan Nabi cuma pandu mereka kepada yang dikehendaki daripada kalimah zalim dalam ayat tersebut. Maksud yang ayat ni adalah syirik, bukan yang kamu faham. Maksud dia bukan Nabi kata dalam bahasa salah atau dalam konteks tadi kan. Cuma bagi saya sebenarnya para sahabat masih lagi faham ikut Quran. Dia faham zalim aniaya diri sendiri, yang ini berdosa. Bukannya maksud zalim pukul orang, curi harta orang kan, buat dosa, buat benda-benda yang lain, menganiaya orang lain. Bukan maksud itu. Baik. Wa mimma yadullu alaihi kadzalika. Dan di antara perkara yang menunjukkan perkara itu, penggunaan bahasa dalam tafsiran adalah i'timadus sahabati wat tabi'in, sandaran para sahabat dan para tabi'in, alal lughati, pada bahasa, terhadap bahasa, fi tafasirihim, dan tafsir-tafsir mereka, wastishhadihim, serta dalam penyaksian mereka di asy'aril arabi, dengan syair-syair Arab, terutama syair bahasa Arab yang sebelum daripada Islam, mana syair zaman jahiliah. Kalau syair pada zaman kenaan, sebab diorang punya bahasa tak rosak lagi. Adapun kalau sekiranya syair lepas zaman Abbasiyah kan, lepas zaman-zaman kemudian, ketika itu bahasa Arab dah rosak. Macam kita sebut dari tu, bahasa Arab dah mula goyang sebab perkahwinan dengan bukan Arab tadi melahirkan kefahaman yang berbeza. Kahwin campur tu kan, menyebabkan perkara berkenaan. Dia bukan tak elok kahwin campur tadi, tapi benda berkenaan kadang-kadang orang lupa berkenaan bila perkahwinan campur tadi akan hilang keupayaan bahasa di sisi anak tadi. Anak macam orang tu anak orang Melayu lah, kahwin campur dengan anak ketua Perancis, cakap Perancis lah, bahasa Melayu dia pelat lah. Tidak lagi seperti itu. Macam orang Perancis kahwin Melayu juga, hilanglah Perancis dia. Muka macam Mak Saleh kot, tapi tak cakap Perancis ke kan.
Jawa tak kisah. Jawa murtad tu tak kisah. Orang Jawa hilang cakap bahasa Jawa kan. Tak pandai Jawa. Apa ada juga ramai. Kes kahwin campur lah. Kalau kahwin dalam kampung tu saja, kekal bahasa Jawa tu. Saya cakap. Tapi kalau kahwin campur, kahwin luar kan. Dia akan timbul tajuk lah. Cuma dalam konteks ni, tajuk diperbahaskan sebab dia berkait dengan Quran. Itu tajuk kenapa syair-syair yang selepas daripada zaman awal Islam tu tak diterima. Walaupun syair tu sedap. Syair itu macam bagus kan, tapi dia tak boleh jadi saksi. Ini terutama syair daripada Akhtal, seorang lelaki zaman Bani Umayyah, yang syair dia lah digunakan oleh golongan ahli kalam dalam menyokong maksud-maksud panggil apa, takwilan kalimah Quran kepada maksud baru. Macam istawa jadi istaula. Lelaki tersebut even Christian, is not the Muslim pun. Dia seorang penyair pada zaman Bani Umayyah. Tahun lepas daripada 60 ke atas. Tapi dia punya syair tu yang dipakai oleh golongan ni untuk gunakan sebagai hujah. Ini tak boleh sepatutnya. Apa mungkin ada separuh orang kata, tapi zaman tabi'in kan bahasa masih kuat. Tak sekuat pada zaman awal. Ketika tu dah kahwin campur. Sebab pada zaman Ali sendiri pun, kita kata dah timbul tajuk masalah titik bunyi pada Quran. Titik bunyi disuruh oleh Ali kepada Abu Aswad Ad-Du'ali atau Zalim bin Amr. Dia buat titik bunyi itu sebab Ali suruh, sebab bahasa dah mula kacau bilau. Sebab tu kita ingat pada zaman Ali, dan Ali merintah dalam 5 tahun je. 35 sampai 40. 35 Hijrah sampai 40 atau 41 lebih kurang. So jadi Ali bin Abi Talib dia merintah zaman tu, ketika tu dah rosak dah. Apa lagi zaman 60 Hijrah. 80 Hijrah lagi dahsyat lah. Istilah tadi, jadi buat syair tadi kena jaga sikit. Kadang-kadang lagi teruk yang kita pelik bila ada orang dia kata syair tu lebih hujah banding hadis. Syair lebih hujah untuk bahasa Arab banding hadis. Alasan dia kerana dalam masalah hadis boleh ditafsirkan, diriwayatkan dengan makna. Maksudnya kita dengar orang tu kata au kama qal tu kan, sebab dia tak hafal exactly Nabi lafaz macam mana. Bunyi lebih kurang tu aci. Bila dia kata lebih kurang aci, maksud dia kalau tak detail dalam penukilan, boleh jadi cara percakapan dia tak betul, tak serupa macam Nabi cakap. So orang kata tak pakailah. Tapi yang peliknya, syair boleh jadi kekal pula. Sebab apa? Sebab orang yang bersyair ni baru lagi. Dia sama ataupun segerak sezaman dengan para penghafal hadis. So kenapa awak terima syair tak terima hadis? Ni jaga-jaga sikit tau. Pasal geng ahli bahasa ni, bahkan Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis dia ada buat penjelasan tajuk ni. Geng yang ahli bahasa yang tenggelam dalam sibuk tajuk bahasa-bahasa dia sampai lupa sebenarnya ilmu bahasa tu ilmu alat sahaja, bukannya ilmu asas dalam agama. Dia membantu kita faham Quran Sunnah. Dia bukan dalil Quran Sunnah. Dia membantu kita faham, tapi dia bukan dalil. Itu kena jaga sikit. Baik. Okey. Dan penyaksian mereka dengan syair-syair Arab wa asali biha, dan cara syair bahasa Arab tadi, uslub, gaya dia, li bayanil ma'anil lughawiyati fil Quran, untuk menjelaskan pengertian-pengertian bahasa dalam Al-Quran. Wa min dzalika, di antara itu adalah tafsiran As-Sahirah. As-Sahirah dalam surah Abasa kot. An-Nazi'at kot. Ya. An-Nazi'at. Kan? An-Nazi'at ayat 14. Fa idza hum bis-sahirah. Tiba-tiba mereka di as-sahirah ditafsirkan dengan al-ard, bumi. Faqad warada dzalika an Ibn Abbas wa Ikrimah wal Hasani wa Qatadah wa Mujahidin wa Sa'idin wa Dhahak wa Ibn Zaid. Telah datang pentafsiran kalimah as-sahirah, kan apa? Kejap. Tengok. Dia dah baik. Okey, sekejap. Cuba nampak sikit kan, tak nampak pula. Dia punya apa ayat dia? Sekejap. Surah An-Nazi'at. Air ni makin minum makin tak panas .
Minum makin tak panas. Minum makin tak panas. Mula minum tadi rasa ada panas sikit. Tak panas. Baik. Okey. Dia ayat dia berbunyi, sekejap Kan dia kata ni, yaquluna, kan? Mereka berkata aina la marduduna fil hafirah. Ada kami ni akan masuk dalam lubang, itu lubang kubur. Aidza kunna idhaman nakhirah. Adakah ketika kami tulang-tulang yang kering, dah kering hancur pun takkan bangkit balik. Kan? Dan nak bangkit semula ke? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Itu kan, kalau mereka berkata itu kalau macam tu adalah satu ulangan semula yang merugikan. Kan? Fa innama Allah Taala kata fa innama hiya zajratun wahidah, ia adalah goncangan yang sekali. Fa idzahum bisahirah, tiba-tiba mereka di bumi. Sahirah tu, kalimah sahirah tu diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, disebut tadi Ibnu Abbas, diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Hasan al-Basri, Qatadah bin Ahmad Sadusi, Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Dhahhak, dan juga Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, semua terjemahkan dengan maksud sahirah tu adalah arb. Ni kalau kita ikutkan pada kalimah ni, maksud ini kalimah pengertian bahasa lah. Sahirah tadi apa? Dia kata arb, bumi. Tiba-tiba mereka berada di bumi. Daripada tanah, tiba-tiba terus mereka dekat luar. Luar daripada permukaan, daripada dalam lubang tadi. Terjaga terus. Dah jaga dah. Itu maksud dia. Bal syaddada al-ulama'u 'ala man fasala al-Quran wa huwa ghairu 'alimin bi lughatil arabi. Bahkan telah mengetatkan para ulama terhadap sesiapa yang menafsirkan Quran dalam keadaan dia tidak tahu tentang bahasa Arab. Dia jahil bahasa Arab tapi nak tafsir Quran. Ini banyak kita jumpa dalam kumpulan-kumpulan yang zaman sekarang ni. Kadang-kadang kadang-kadang dia bijak. Basically diorang ni kadang bijak. Belajar dekat London, balik daripada UK, kan, jadi accountant dan sebagainya. Kemudian bila balik Malaysia ni dia rasa macam agama ni mudah. Mungkin satu hari dia teringat belajar agama, dia ingat agama ni mudah, lalu dia pun terus buka tafsiran English dan sebagainya, dia tafsir Quran. Start belajar. Ada sebagian mereka tinggalkan solat, ada sebagian mereka rasakan tafsiran yang lama ni tak patut digunakan ke atas kita, ni zaman dulu punya. Ni benda ni berlaku lah pada masyarakat kita. Even ini kumpulan ni yang kumpulan baru lah, kumpulan sesat kereta Ferrari dia panggil. Dah betul, serius. Dia bukan kereta yang ngok-ngek yang tepi yang pakai serban tu pelik tu ada. Yang tu tak, yang ni yang kaya. Dia memang dia orang educated. English educated people yang belajar harfiah Quran dan sebagainya, berakhir dengan tak solat. Berakhir dengan tak nak beramal dengan amalan Islam. Pasal dia dirasakan dia ada hak. Dia kata Quran kan milik semua. Saya kata milik semua betul. Tapi masalahnya nak terjemahkan maksud Quran tadi ikut cara kita, dan nanti akan datang orang berikutnya akan terjemah cara dia pula. Dan Islam tak pernah tetap lah. Usul agama boleh berubah-ubah. Kalau orang asyik semua boleh terjemahkan sendiri. Dan kalau dengan konsep masalah, sebab tu bila kita kata ikut para sahabat, sebab mereka punya cara itu yang betul dalam beragama. Bab berkenaan keduniaan, pakailah. Awak nak pakai telefon ke, tak nak pakai telefon ke, nak pakai kereta ke, nak pakai aircon ke, atau upah orang hamba abdi tarik kipas dalam kelas ni kan, buatlah, tak ada hal. Agama tak pernah kacau bab tu. Cara awak nak hidup silakan. Tapi dalam masalah agama tu sendiri, tolonglah, kan, tak ada hak untuk awak bercakap. Terutama macam kat sini kata orang yang tak tahu bahasa Arab, yang cuba tafsirkan Al-Quran. Ini banyak orang, kadang-kadang zaman kita sekarang ni geng-geng yang kelas tadabbur Quran. Saya bukan tak bagi, tapi banyak kumpulan ni tak bersedia dengan tafsiran Al-Quran yang betul. Dia buka translation, kemudian dia elaborate, cuba nak bayangkan. Saya tak tahu ayat tu turun kerana apa, kepada siapa ditujukan. Ini sangat penting. Kita tu pernah buat sekali kelas ketika PKP, sebelum kita open balik, ada tajuk 50 kaedah Al-Quran. 50 kaedah Al-Quran, tentang kehidupan dengan jiwa dan kehidupan. Dan buku tu bagus. Dia buat sistem tadabbur Quran juga, tapi dia akan sebut sebab turun ayat. Ayat berkaitan dengan apa, tajuk dia apa. Dia bukan tumpu terus kepada meaning ayat tadi, tapi dia baik kaitkan dengan masalah hadis Nabi kalau berkaitan ayat tersebut, supaya kita faham ayat tadi ikut konteks yang diletakkan, bukan ikut kepala kita. Ikut kepala kita jadi masalah pelik lah. Nanti kadang-kadang orang baca Quran sendiri, tiba-tiba dia diharamkan makan daging. Sebab dia baca Quran tapi dia tak tahu sebenarnya maksud ayat tu apa. Sebab tu tafsiran kena tengok. Sebab tu tadabbur lepas tafsir. Tanpa tafsiran Quran, awak yang tadabbur Quran. Sebab pentadaburan macam tu
yang kosong daripada pengetahuan tentang apa maksud yang difahami oleh para sahabat dulu. Itu adalah sangat masalah. Baik. Kama ruwiya an Malikin, macam diriwayatkan daripada Imam Malik wa Mujahid wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Imam Malik bin Anas dan Mujahid bin Jabr antara yang berkeras berkenaan tajuk orang yang tak faham bahasa Arab tapi nak sibuk tafsirkan Quran. Okey, baik. Wa qad haka sahibu kitab Muqaddimatil Mabani. Sebenarnya telah menceritakan pengarang kitab Muqaddimah Al-Mabani. Ini kitab ni, ya. Ibnu Atiyah. Muqaddimatul Mabani, Muqaddimah Ibnu Atiyah. Tafsir Baik. Dia kata ijma' as-sahabati, kesepakatan para sahabat ala jawazi tafsir Quran bil lughati, ke atas harusnya tafsir Quran dengan bahasa. Dengan keadaan mereka sebagai bahasa Arab, orang Arab yang Quran tu dengan bahasa Arab, mereka orang yang memang bahasa Quran tu ke bahasa mereka memang mengharuskan untuk ditafsirkan Quran dengan bahasa, untuk faham maksud tadi. Walaupun kita tahu banyak perkataan-perkataan kadang-kadang diorang tak tafsirkan pun, macam hum, allazina, diorang tak tafsirkan pun. Mereka tak perlu pentafsiran sebab diorang Arab. Kita yang tak faham bahasa Arab kena belajarlah hum tu apa, kum tu apa, kan, antum ke dan sebagainya, kita kena belajar. Adapun mereka, itu bahasa mereka sejak daripada mereka lahir. Kan, belajar itu sebagai bahasa mereka. Qala Malik, berkata Malik bin Anas, la uti birajulin yufassirul Qur'ana wa la ya'rifu lughatal arabi illa ja'altuhu nakala. La uta, tidak aku didatangkan, tidak aku dibawakan, birajulin, dengan seorang lelaki, yufassirul Qur'ana, yang tafsirkan Quran, yufassirul kalam Allah, yang tafsirkan kalam Allah, wa huwa la ya'rifu lughatal arab, sedangkan dia tahu bahasa Arab. Tak ada orang bawa pada aku orang yang tafsirkan kalam Allah sedangkan dia tahu bahasa Arab, illa ja'altuhu nakala, kecuali aku pasti jadikan dia ni pengajaran pada semua orang. Dia akan hukum orang tu dengan hukuman yang semua orang akan jadikan ini sebagai pengajaran pada semua. Kata Imam Malik rahimahullah. Baik. Okey, persoalan masalah fi dawabitil tafsir bil lughati. Persoalan tentang garis panduan pentafsiran Quran dengan bahasa Arab. Apa garis panduan? Sekarang ni masalah asas dia. Kita ada maksud bahasa, kita ada maksud syarak. Kadang-kadang ada orang, dia ingatkan bila dah ada maksud syarak pun, maksud bahasa masih boleh dipakai. Contoh macam kalimah solat. Ikut bahasa, maksud solat tu adalah doa. Solat adalah doa, ikut bahasa. Ikut syarak, solat ni ada kalimah doa tu dipakai, tapi pada kedudukan bila kata aqimus solah, solat yang kena wuduk, solat yang ada waktu tertentu, solat tu adalah pelaksanaan ibadat yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, dibuat pada waktunya dengan niat. Itu solat. Tapi kalau kita ikut bahasa, macam betul lah. Problem kita adalah kalau kita kata tak ada garis panduan, semua orang boleh faham Quran ikut bahasa Arab. Dan kalau orang tu jumpa macam anak dia, dia tanya anak, solat dah? Dah? Bila? Bawa tadi doa. Lepas tu bapak kata macam, kau cakap apa ni? Betul lah, solat kan doa. Saya baru berdoa, so saya dah solat. Ikut bahasa betul, ikut syarak. Ni kena jaga. Sebab bab ni kadang-kadang orang tak perhatikan betul-betul. Pasal bahasa tadi, dia masih terikat dengan syarak sebenarnya. Okey. Dia kata, kaifa nufassiru makana muhtamalan li aktsara min makna fi lughatil arabi. Dia kata, bagaimana kita nak tafsirkan apa yang berkebarangkalian lebih daripada satu makna dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dia ada banyak makna. So macam kita, garis panduan kita. In kana lafzu, jika sekiranya lafaz tersebut yahtamilu hadhil ma'ani kullaha, dia mengandungi pengertian-pengertian ini semua sekali. Okey, min duni ta'arudin, tanpa pertentangan, wala tanaqudin, dan tanpa juga pertelingkahan. Maksudnya tak ada siapa argue. Fi siyaqi, dalam ayat tersebut, jaza hamlul ayati 'alaiha, harus untuk kita bawa ayat tersebut di atas pengertiannya. Wahada ya'ti ghaliban fi alfazil mushtarakati. Ini biasa datang pada lafaz mushtarakah yang digunakan untuk dua. Dia lafaz mushtarakah ni boleh pakai A atau B. Contoh macam maula atau wali.
wali boleh jadi wali yang melindung, boleh jadi wali yang dilindung. Sebab tu kita kata kalimah wali Allah, dan kita kata Allah wali. Allah wali orang beriman. Allah pelindung orang beriman. Tapi masa sama orang-orang yang aulia Allah, wali-wali Allah, orang bertakwa kan, orang beriman bertakwa. Maksud dia dua-dua kalimah dipakai. Maula dengan maula pun macam juga. Jadi tuan, maula jadi hamba. Maula boleh jadi orang bebasan, maula boleh jadi tuan yang membebaskan, tuan pemilik. So kalimah ni mustarakah, digunakan untuk dua sudut. Boleh pakai dua-dua kalimah. Sebab tu dia kata kat sini kena faham bahawa memang ada dalam bahasa Arab memang kalimah macam tu. So tapi kalau dalam ayat berkenaan boleh masuk dua-dua sekali. Boleh A atau B. Dia kata tak apalah, boleh. Kita tak perlukan pentarjihan, bahkan kita pakai siapa pakai kalimah tu untuk maksud A atau B tak apa. Nanti bagi contoh, okey. Wa in kana qad yatarajjahu ahaduha. Sekalipun kadang-kala akan ditarjihkan atau jadi kuat ke atas yang lain salah satu di antara kalimah maksud tadi. Maksud tadi boleh A atau B atau C, tapi boleh kita kata yang ini lebih tepat. Ini lebih kuat. Okey. Contoh dia mislu tafsirihim liqaulihi ta'ala, seperti tafsiran mereka terhadap firman Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-10. La yarkubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Mereka tak perhatikan pada orang beriman sebarang illan wala zimmah. Okey, apa illan apa zimmah? Dia illan tu maksud dia apa? Zimmah ni perjanjian. Illan tu apa? Okey, dia kata kat sini faqad warda anhum, telah datang daripada mereka, daripada salafus soleh. Illan ni aqwal, ada beberapa pendapat. Al-awwalu al-ahd, perjanjian. Okey. Asani al-qarabah, kekeluargaan, ke kaum kerabat, hubungan ke kaum kerabat. As-salisu Allah, illan tu Allah Subhanahu. Qala at-Tabari, berkata Imam Tabari mu'alliqan ala hadhil aqwal, mengulas pada pendapat-pendapat ini. Wal aula aqwali fi dhalika bis-shawab, dan paling aula, paling utama pendapat pada perkara itu dengan kebenaran, an yuqala, bahawa dikatakan innallaha ta'ala dzakarahu dia kata innallaha ta'ala dzikruhu, maksudnya Allah yang maha tinggi akan sebutannya. Akhbara an haula'il musyrikin, dia beritahu tentang orang musyrik berkenaan. Alladzina amara nabiyahu wal mu'minin, yang Allah perintahkan nabinya dan orang beriman biqatlihim, untuk membunuh mereka atau perangi mereka, ba'dan silahi ashhuril hurum, sesudah tamatnya bulan haram. Wa hasrihim, Allah Taala perintahkan untuk kepung mereka, wal qu'udi ilahum, dan duduk nantikan jalan-jalan untuk serbu mereka. Okey. Ala kulli marsalin, pada semua tempat penantian, annahum, bahawa orang musyrik tadi, lau zaharu alal mu'minin, kalau mereka ni menang kata orang beriman, lam yuraqibu fihim illan, mereka takkan awasi, jaga-jaga pada orang beriman tu illan. Illan ni apa? Wal il ismun, satu nama, yashtamilu ala ma'anin salasatin, dia merangkumi terhadap pengertian yang tiga. Maksud dia wahya al-ahdu wal aqdu wal halaf, itu perjanjian, akad dan juga sumpah, itu il. Kedua, al-qarabatu, qarabah, kekeluargaan. Kalau keluarga dia sendiri pun dia tak kisah. Asal jangan dia kuat je. Jangan dia menang. Kalau dia menang dia akan buat. Benda ni sebenarnya realiti yang dapat dilihat lah pada orang-orang contoh macam Yahudi. Kan ketika dia sikit, dia saudara mara. Ketika dia kuat, jangan dia masalah. Banyak musyrik pun macam tu juga. Kebanyakan mereka macam tu. Ini berdasarkan kepada sejarah. Kita lihat macam tu. Kalau dia dalam keadaan dikuasai, dia akan diam. Tapi kalau dia berkuasa, masalah. Jadi India sekarang kan, macam apa Modi, dia punya Perdana Menteri yang buat keadaan sekarang kan, dia macam memerangi orang Islam, nak hapuskan orang Islam sehabis-habisnya. Dulu sedangkan yang cakap tu Sami. Yang Sami ni tadi dikatakan takkan bunuh binatang lah, takkan ni lah, takkan tu lah. Macam di Myanmar pun macam tu. Tapi jangan dia kuat. Kalau dia sama-sama kuat, dia diam. Tapi kalau dia kuat lebih, menang, siap. Sebarang perjanjian, sumpah dan sebagainya, dia akan langgar. Atau kaum kerabat, tengok ni anak beranak, dia pun dia akan bunuh. Ini realiti lah dalam masyarakat kita. Banyak kes-kes yang orang-orang masuk Islam dibunuh oleh keluarga sendiri. Tak kira di mana-mana lah, tapi sudut ni berlaku.
Wahwa aidan, kita dan Islam pula, kalau orang tu kata Islam halalkan darah, ya, tapi hukum bunuh untuk orang murtad dibuat oleh kerajaan, bukan oleh rakyat. Kita ada hak untuk hukum bunuh keluarga kita yang murtad. Yang hukum dia adalah kerajaan, bukan kita sendiri. Itu beza, kena faham. Adapun kalau dalam kumpulan tadi dia tak ada kerajaan pun dia akan buat. Itu realiti yang berlaku. Banyak-banyak kes yang kita perhatikan berlaku. So kerabat. Wahwa aidan bermakna Allah, dan kalimah il juga dengan maksud kalimah, dengan maksud Allah. Tak jaga pada orang beriman tentang Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala punya peraturan ke, dia takkan jaga. Dia kata, فَإِذَا كَانَتْ الْكَلِمَةُ تَشْمُلُ هَذِي الْمَعَانِ الثَّلَاثَةِ, maka apabila kalimah ini merangkumi 3 maksud berkenaan, وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ خَصَّدْ مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى دُونَ مَعْنَى, dan tidak ada Allah Ta'ala khususkan pada itu sebarang makna daripada makna yang lain. Tak ada Allah Ta'ala khususkan untuk ini atau ini. فَالصَّوَابُ أَنْ يَعُمَّ ذَلِكَ كَمَا عَمَّ بِهَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَعَانِيهَا الثَّلَاثَةَ. Dia kata, maka yang betulnya adalah diumumkan itu sebagaimana diumumkan ia oleh Allah yang Maha Agung sanjungannya, pengertiannya kepada 3 tadi. Allah Ta'ala umumkan, kita umumkan tanpa kita khususkan masuk dalam satu. Fayuqalu, maka dikatakan, la yuraqibuna fi mu'minin, mereka tak mengawasi, tak jaga-jaga pada orang beriman tadi. Allah tak tengok Allah Ta'ala marah ke tidak, dia membuat apa pada orang beriman. Tidak juga kaum kerabat, tak ada hubungan keluargaan pun dia jaga. Wala ahda, tidak juga perjanjian. Wala mithaq, tak ada sebarang sumpah setia yang mereka buat. Semua mereka akan langgar. Ketika mana mereka tak menang, mereka akan macam itulah. Tapi mereka menang, itulah yang Allah Ta'ala jadikan supaya difahami oleh umat Islam. Kalau orang tu kata benda ni tak puas hati, dia kata buruk sangka dengan orang bukan Islam, ini adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan. Awak tak setuju dengan Allah Ta'ala, bukan tak setuju dengan kami, bukan tak setuju dengan kita. Kadang orang kata macam, awak cakap macam ni, nanti orang bukan Islam kata apa? Lah, saya cakap apa benda lagi, Allah Ta'ala firman macam tu. La yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimmah, yurdunakum bi afwahim wa ta'ba qulubuhum. Mereka redha kamu dengan lidah mereka, tapi dalam hati mereka enggan. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Jadi benda ni berkenaan kena faham. Ini adalah benda yang Allah Ta'ala letakkan. Kadang-kadang kita erti, kita macam Allah Ta'ala sebut, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, takkan redha terhadap kalian Yahudi tidak juga Nasrani sampai kamu ikut agama mereka. Benda tu takkan kita nak kata Allah Ta'ala tak tahu, kita tahu pula. Banyak orang kadang yang liberal dan sebagainya akan kata ayat-ayat ni lah punca perpecahan. Ini adalah ayat pemusuhan. Sedangkan ini adalah ajaran Allah Ta'ala untuk kita berjaga-jaga. Maksud dia ikut agama ini yang kita layan, kita jaga-jaga terhadap mereka. Namun dalam sejarah umat Islam, tak ada pernah umat Islam tiba-tiba jumpa orang kafir tepi jalan sepak tanpa sebab. Tak ada. Time perang kita perang, time damai kita damai. Tajuk asal dia ini adalah apa yang Allah Ta'ala letakkan. Jadi kalimah illan tu dalam surat At-Taubah ke-10 tu, dia datang dengan 3 maksud dan boleh masuk 3 sekali boleh masuk. Pengertian bahasa dia. Jadi kata macam Ibn Jarir At-Tabari kata, kerana Allah Ta'ala umumkan, tak khususkan salah satu di antara 3 maksud tersebut, kita umumkan semua sekali. Maksudnya pada orang yang musyrik tadi, dia macam tu keadaan dia. Takkan jaga pada kamu. Kamu mungkin jaga janji. Kamu mungkin tengok dia kaum kerabat kamu. Kamu mungkin ada perjanjian dengan mereka, bimbang Allah Ta'ala murka. Tapi dalam masa mereka tak pernah hiraukan perkara berkenaan. Itu maksud dia. Jangan kamu terpedaya atau tertipu. Tapi dalam masa pengkhianatan, Islam tak pernah ajar kita khianat. Nabi kata adul amanah tamanak wala takhun man khanak. Tunaikanlah amanah pada siapa amanah kepada kamu. Jangan kamu khianat siapa khianat kamu. Orang khianat kita boleh khianat balik. Nabi tak pernah ajar. Bahkan kalau dalam konsep Islam, dalam surah Taubah memang ada disebutkan berkenaan tajuk tadi. Kalau kita nak hentikan perjanjian, kita maklumkan dulu. Bukan tiba-tiba kita serang diorang. Tak ada. Ni kadang-kadang banyak kes tengok movie tu masalah. Jangan tengok movie sangat. Dalam movie tu haram, benda-benda haram ditunjukkan. Cara-cara teknik peperangan yang diharamkan dalam agama ada dalam tu. Kita ada hilah, tapi hilah tadi tak kena khianat. Itu Nabi kata adil amanah tamanak. Tunaikan amanah pada orang yang amanah kepada kamu. Wala takhun man khanak, jangan engkau khianati siapa khianat kamu. Dia khianat tapi kita takkan khianat. Itu kena faham konsep dia. Okay, baik faham baik. Dia kata wa in kana lafzu la yahtamilu illa ahadu ma'ani min ma'ani al-alfa min ma'ani al-lafzi fa hunaka dhabitun
dawabitu tadullu ala ikhtiyari hadzal ma'na duna ghairihi wa hiya kattali. Dia kata, dan jika lafaz berkenaan tidak berkebarangkalian kecuali salah satu saja makna dia. Pada tempat tu salah satu je makna dia, kebarangkalian dekat situ. Okey, daripada makna-makna lafaz berkenaan, maka di sana terdapat garis panduan yang menunjukkan kepada pemilihan makna ini bukan yang lain. Dan wahia kattali, dan dia seperti berikut. Okey, contoh dia yang pertama, antakuna lafzatul mufassiratu sahihatun fil lughati. Bahawa hendaklah pertama sekali lafaz yang menafsirkan akan kalimah tersebut mesti benar dalam bahasa. Fala yajuzu tafsirul Quran bima la yu'rafu fi lughatil arabi. Maka tak harus untuk kita tafsirkan Quran dengan apa yang tak diketahui dalam bahasa Arab. Orang Arab tak pernah tahu macam tu. Tu yang macam kes yang apa? Istaula jadi istaula tu. Orang Arab tak pernah tahu perkataan tu sebenarnya. Tapi sering dibaca-baca, tapi dia tak faham. Dia syair tu siapa cakap. Dia orang tak tengok balik. Tapi sering dia baca. Dalam syair kata. Soalan syair tu syair siapa? Kan? Dia tak tanya balik. Sedangkan benda tadi macam kes apa? Dalam kitab Tahzibul Lughah. Dan juga dalam kitab Mu'jam Maqayis Lughah. Dia orang betulkan balik. Maksud tu salah. Untuk dikatakan istawa jadi istaula. Tak ada dalam bahasa Arab. Orang tak pernah faham macam tu. Itu konsep yang kadang-kadang benda macam ni kita kata dalam konteks bahasa Arab pun ada pembetulan daripada kamus-kamus bahasa Arab tadi dibetulkan. Tapi orang yang tak nak baca, tak baca lah. Siapa yang baca dia jumpalah jawapan tersebut sebenarnya. Memang ada penjelasan daripada agama, daripada bahasa Arab sendiri yang menjelaskan bahawa itu bukan difahami oleh orang Arab. Orang Arab tak faham macam tu. Macam saya sebutlah, orang Arab tak faham yang apa? Hadha dalika hadha tu bagi dia orang okey je, terbalik. Tak ada dekat situ kalau zalika mesti zalika. Tak boleh jadi hadha. Tak ada. Dia tak faham macam tu. Nahnu mesti ramai. Dia tak faham macam tu. Dia orang tak faham. Jadi maksud dia benda ni kena pastikan bila kita terjemahkan maksud tadi, mesti kalimah tadi orang Arab faham macam tu. Bukannya kita faham tapi orang Arab tak faham. Okay, baik. Contoh dia kata, misal tu, contoh dia. Dia kata tafsiru qaulihi ta'ala, pentafsiran firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Balad. Okey. Ayat yang kedua. Ya, ayat kedua Ni contoh dia nak bagi tahu. Dia kata tafsir qaulihi ta'ala wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau hillun, mana menetap atau diam, tinggal, bihadzal balad, pada negeri ini. Bi annahu halun muqimun bihi, bahawa engkau diam menetap pada negeri berkenaan. Qala Tahir bin Ashur, berkata Tahir bin Ashur, dia kata, okey, diterangkan balik macam mana ada orang yang terjemahkan macam tu, kan, dan apa maksud dia sebenar. Dia kata berkata Tahir bin Ashur, Ibnu Ashur wa haka Ibnu Atiyah an ba'dil muta'awwilin, telah menceritakan Ibnu Atiyah daripada sebahagian ahli takwil yang menafsirkan Quran dengan tafsiran mereka sendiri. Okay. Anna makna, bahawa makna ayat anta hillum bihadzal balad annahu halun, bahawa dia adalah menetap atau tinggal, sakinum bihadzal balad, menetap atau tinggal pada negeri ini. Wa ja'alahu Ibnu Arabi qaula, dan dijadikan ia oleh Ibnu Arabi Al-Maliki bukan Ibnu Arabi Wahdatul Wujud, sebagai satu pendapat. Walam yu'zihi ila qailin, tapi dia tak azwu, dia tak angkat, tak refer balik pendapat tadi daripada siapa. Engkau menetap pada negeri ini. Okey. Wa hakau Qurtubi wal Baydawi kadzalika, diceritakan oleh Al-Qurtubi dan Baydawi demikian juga. Qurtubi tafsir dia, dan Baydawi ni dia syarah kepada tafsir Jalalain. Demikian juga. Wa huwa yaqtadi an takuna jumlatan, dan dia memastikan bahawa yang menjadi satu jumlah lah. Wa anta hillun. Anta hillun ni dia kata menetap. Wa fa maudhi'il hal fi dhamiri uqsimu la uqsimu bihadzal balad, kan, aku bersumpah, benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad tu maksud dia apa? Dia katakan hillun, kan. Dia kata maudhi'ul hal, dalam keadaan aku bersumpahlah, sumpah engkau berada di negeri ini, aku bersumpah la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau berada di dalam negeri ini. Fa yakunul qasamu bi baladi muqayyadan bi i'tibari kaunihi baladi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi kata sumpah dengan balad atau negeri itu diikat dengan pengambil kiraan keadaan
negeri berkenaan, negeri Muhammad SAW. Tapi dia kata wahwa ta'wilun jamil. Dia kata ini, dia kata satu takwilan atau tafsiran yang cantik. Lau sa'ada alaihi thubutu isti'malil halla bimakna hala. Kalaulah kan memang dia kata sabit penggunaan hillun tu dengan maksud hala. Sedangkan dalam bahasa Arab tak ada perkataan hillun tadi dengan maksud hala menetap. Ini nak fahamkan, ini diterangkan balik. Ai muqimun fi makanin, itu menetap pada satu tempat. Fa inna hadha lam yarid fi kutubil lughati. Kerana ini tak datang dalam kitab-kitab bahasa Arab. As-Sihah ke Mukhtar Sihah, ni karangan Al-Jauhari. Al-Sihah ni karangan Imam Jauhari. Okey, lisan Arab Al-Ifriqi, okey. Qamus Al-Muhit Fairuz Abadi, Mufradat Raghib Al-Asfahani. Ni dia kata tak dia datang pun maksud hillun dengan halun tu jadi satu. Tak pernah datang. Dia kata bunyi sedap kan, dan engkau menetap pada negeri ini. Tapi dia kata masalahnya tak pernah datang hillun dengan maksud itu. Dia kata tapi orang pakailah tafsiran tadi sedap, bunyi macam bagus. Tapi problem sekali tak datang dalam bahasa Arab maksud dia itu. Kan hala yahulu, kan macam dia halla dia sabdu tau. Sedangkan yang diorang kata menetap tadi kalimah dia hala yahulu, menetap tinggal. Dia fi'il lain bukan the same usul. Kalimah tadi pun kalimah yang sama. So jadi macam mana kita nak dia kata kat sini tak ada. Walam yu'raj alaihi sahibul kasyaf. Walam ya'ruj alaihi, dan tak manjat atau naik padanya pengarang kitab kasyaf. Hatta Zamakhsyari pun tak masuk dalam tajuk ni. Dia kata tak cuba untuk gunakan kalimah tadi dengan maksud yang satu lagi. Tak gunakan halla dengan maksud hala. Tak ada. Wala ahsibu i'raduhu anhu illa li adami thiqatihi bi sihhati isti'malihi. Dan aku tak rasa, kata Ibnu Ashur, aku tak rasa berpalingnya Zamakhsyari daripada penggunaan halla jadi hala, melainkan kerana ketiadaan percaya dia dengan kesahihan penggunaan tersebut. Dia tak percaya kalimah tadi boleh guna maksud itu. Ini faham? Jadi qala al-Khafaji, berkata al-Khafaji, dia kata wal hillu sifatun aw masdarun bimakna hala. Dia kata hillu dia sifat ataupun masdar dengan maksud hala, menetap. Dia kata huna ala hadzal wajhi, di sini di atas bentuk ini. Wala ibrata, dia kata apa? Tak ada pengambil kiraan biman ankarahu, bagi siapa yang tak setuju dengan dia, li adami thubuti fi kutubil lughati, kerana tak sabit ia dalam kitab bahasa. Ayat tak boleh guna macam tu. Dia boleh kata macam walaupun dalam kitab bahasa tak ada guna macam ni, tak usah kira. Yang penting adalah maksud dia sedap. Faham tak? Maksud dia betul. Jadi walaupun kitab bahasa tak gunakan. Ini problem kat sini pasal fi'il itu tidak digunakan sedemikian. Saya ingat macam kes ada sekali dulu. Geng-geng kumpulan geng-geng geng-geng ahli kalam ni, atau geng-geng apa, tak tahu nak jenama apa. Diorang tak tahu, kita tak tahu nak jenamakan apa. Tapi dia mungkin ada jenama sendiri. Okey, dia cuma kumpulan ni, dia kata bila dia persoalkan masalah dalam Quran Karim, wasama abanainaha bi aidin wa inna lamusiun, dan langit kami bina dengan aidin wa inna lamusiun. Aidin maksud dia adalah kuasa, dan dia datang daripada ada yaidu, aidan. Sedangkan tangan yadi, tangan. Fi'il dia asing tau, bukan fi'il yang sama. Jadi saya kata dengan dia, dalam Quran Karim tak pernah datang pun kalimah apa tangan tadi dengan jamak dia bunyi dia aidin. Tak ada satu tempat pun, saya kata. Semua mesti aidi. Sedangkan yang bila apa aidun, dia punya asal kalimah dia adalah ada yaidu. Bukan yada yadi. Yadi bukan. Different word. Tapi diorang nak terjemahkan pasal kes dia, bila Ibn Abbas sebut aidin ai kuasa. So dia kata tengok Ibn Abbas telah takwil. Saya kata salah. So Ibn Abbas terangkan maksud asal dalam bahasa. Aidun adalah kuasa, bukan maksud dia tangan. Memang dia kalimah tu ada yaidu adalah kuasa.
Pasal dalam ayat lain kan apa? Bila Allah Ta'ala sebut tentang cek Daud, ayat surah Sad ayat yang ke 17 Allah nyatakan wasbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud dzal aidi. Ingat, sabarlah engkau Muhammad di atas apa mereka katakan, dan kenanglah kenanglah hamba kami Daud yang memiliki apa? Bantuan, kekuatan. Dia jadi al-aidun tu kuasa. Yang peliknya orang kita tak kadang dia macam dia nak berkeras. Sedang problem dia sumber asal kalimah tadi bukan sama. So macam ni kita nak pakai. Kat sini masalah bila kata macam dikatakan tadi, Khafaji kata tak ada masalah. Al-hillu sifatan au masdaran bermakna hala. Dia kata di sini di atas wajah ini dan tiada pengambil kiraan dengan siapa yang mengingkari kerana tiada wujudnya ia dalam kitab-kitab bahasa. Dia kata wa kaifa yuqal, dekat sini Ibnu Ashur kata macam mana boleh dikatakan la ibrata bi adami thubutihi fi kutubil lughati, tiada pengambil kiraan dengannya kerana ketiadaan sabit dalam kitab bahasa. Kena ambil kira lah, kalau bukan dalam bahasa Arab tak pernah ada penggunaan tadi, awak nak pakai buat apa? Kerana sedap bahasa, sedap bunyi kan, tak boleh. Sebab halla dengan hala awak tak boleh cross reference kan dia, sebab ini kalimah lain, ini kalimah lain, ini usul dia lain. So tak boleh digunakan. Kalau orang Arab memang pakai dan kita terima. Tapi orang Arab tak pakai. Sebab kalau anda kata orang Arab pakai dan kita akan jumpa dia punya bukti dalam kitab-kitab bahasa. Tapi bila dia kata tak kisah, tak ada kitab bahasa pun tak apa. Asalkan kita rasa guna dia sedap. Ini masalah dia. Bunyi sedap, tak ada sumber pun tak apa. Ini tak boleh Baik. Wa halil marja'u fi itsbatil lughati illa kutubu a'immatiha. Dan bukankah rujukan dalam pembuktian bahasa melainkan kitab-kitab para imam mereka. Sepatutnya itulah yang kita tengok baik. Okay, jadi kat sini faham kalimah tadi kalimah dia cross reference kan halla dengan sabdu halam lam, dia jadikan maksud dia dengan hala yahulu ha waw lam. Nampak tak? Halam lam, dia orang kata maksud dia adalah maksud ini. Sedangkan ini kalimah lain, ini kalimah lain. Tak boleh digabungkan macam tu. Pasal dalam bahasa tak digunakan sedemikian. Itu maksud yang kita kena faham. Jadi itu yang cuba tunjukkan. Syarat pertama, bila orang tafsirkan Quran dengan bahasa Arab, dia mesti bahasa tadi orang Arab pakai. Bukan Melayu pakai. Macam fitnah kan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl kan. Itu tak boleh pakai orang Melayu kita. Atau geng-geng macam geng-geng ilmu hakikat. Nafsu, nafas, nufus, amfus, apa benda tak? Dia panggil nafsun, nufus, nafas, amfus, nufus. Apa tak dia pergi gabung-gabungkan. Geng-geng yang tak belajar kena ngau, gila kau. Ingat satu je, rupanya ada 4-5. Padahal benda tu satu singular, satu plural. Kan nafsun jiwa, anfus atau nufus plural dia. Nafas pernafasan. Dia pergi terbalik-terbalik kan. Tengok banyak ni kalimah ni. Bukan satu maksud je. Awak faham satu je dia kata. Ini masalah. Kadang-kadang diorang tak tahu bahasa Arab pun. Majoriti tahu bahasa Arab. Ini yang saya ingat waktu geng jumpa dengan pengikut Kahal Al-Kadzab. Benda ni saya timbulkan. Bahasa Arab tak faham, kau nak faham macam mana? Belum lagi yang kes awal saya kata hafal Quran. Yang tu gagal lagi lah. Pasal Muhammad SAW dalam dada dia ada Quran. Kahal Al-Kadzab, Quran tak dalam dada dia. Sedangkan Quran kata kan inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ke atas kami lah himpunkan Quran dada kau Muhammad dan pembacaannya semula. Nabi tak pernah ada baca tulisan. Nabi dimasukkan dalam dada Nabi Quran secara direct. Lepas tu kita belajar ulum Quran, dia kata perbezaan Nabi punya hafalan tak macam para sahabat. Hafalan Nabi semua direct daripada Allah Ta'ala, dijamin, takkan perlu ulang-ulang balik. Adapun hafalan kita, hafalan para sahabat perlu ulangan semula. Perlu duduk diam, ulang kaji dan sebagainya. Nabi tak perlu macam tu. Itu jaminan. Sebab bila kita kata kalau tu Kahal baca Quran depan saya. Kan? Tanpa tengok. Tak boleh. Dia tak boleh buat. Bahasa Arab lagi lah. Kan? Level apa wallahu alam tak tahu kan.
Tapi banyak orang kadang-kadang poyo kan. Dia macam belajar-belajar sikit 3-4 ayat, tiba-tiba macam bahasa Arab ni. Kita tengok balik bahasa Arab, so baca kitab tak kerti. Bahkan separuh tu kita bagi dia ayat lain daripada apa yang dibaca, dia tak boleh faham. Saya bagi ayat ni macam mana pula? Saya tak tahu ayat ni. Dia kononnya kaji Quran. Tapi Quran bahasa Arab yang selain daripada ayat yang dia sibukkan, dia tak baca pun. Tapi bila kita bagi ayat tersebut pada dia akan kabut. Saya tak tahu ayat ni. Jadi kata tahu Quran. Yalah saya belajar Quran lah, tapi tak tahu semua. Lepas tu buat keputusan buat apa kan? Kalau awak bukan ahli, kenapa awak nak bercakap? Kan? Dia ambil 3 ayat, ini je lah ayat dia baca. Dia sibukkan. Sedangkan Quran Karim ada 4,236 ayat. 4,236 ayat kan? Jadi tengok pada ayat tadi, jangan tengok ayat awak aje. So, Quran tu datang secara the whole package. Bukan awak terima ini, tolak ini, mana suka hati. So basic pertama memang bahasa Arab ni penting. Okay, jadi cuma dalam garis panduan dia, pertama, kalau awak pakai bahasa tadi, buktikan dalam bahasa Arab ada. Macam saya jumpa ada baru ni dekat tempat pengasih saya mengajar, geng-geng tu kan. Kita mula dengan tajuk asal, ialah kejadian tentang matlamat hidup dan sebagainya. Lepas tu kemudian masalah amal. Bila sampai masuk amal, kita start syarat penerimaan amal. Bab ikhlas, sekali kelas settle. Bab ikut sunnah, kena 3-4 kelas. Dia tak lepas. So, memang betul. Bila saya tengah ajar, ada seorang angkat tangan. Dia kata, Ustaz, bukankah solat tu maksud dia kebaikan, keelokan? Saya kata, akak buka kamus mana? Akak cakap macam tu, kamus mana akak buka? Solat maksud itu. Ada? Tak ada, tapi... ini faham tau. Kalau jumpa geng-geng ni, kadang-kadang kita macam gila. Kita belajar punya lama, dia tiba-tiba datang dengan maksud tak datang mana dah. Suka hati je. Tapi sudut asal dia, kalau kita kata kalimah tu dipakai, buktikan dari bahasa Arab. Kamus mana awak buka? Macam saya jumpa orang tu, dia kata solat tu maksud dia kebenaran. Mana aqimus solah, dirikan kebenaran. Saya kata bang, dalam Quran bahasa Arab kalimah solat ni boleh masuk tempat solat, boleh masuk doa, boleh masuk solat ibadat. Okey, atau keampunan. Ada tempat-tempat dia. Abang kata solat masuk kebenaran, abang kamus mana abang buka? Tunjukkan saya. Bila kita minta kamus, tak ada pula. So basically kalau awak nak kata itu maksudnya kebenaran, solat masuk kebenaran, mana rujukan bahasa dia? Tak boleh kita pandai-pandai je kata macam maksud ni adalah sekian. Awak buka kamus mana? Sudut asal. Dan budak tak boleh buka pula kamus Arab Inggeris. Kan? Awak tak boleh nak mengajar. Contoh macam kita pergi dekat London, dekat Oxford kan, mengajar apa kita nak bincang dengan bahas dengan orang Ahmad Saleh, bahasa dia, tapi buka kamus Dewan Bahasa Pustaka. Abang kita tanya, kalau ada ayat Quran ni manfaat untuk sakit pinggang ke sakit lutut ke sebagainya kan. Benda tu tak ada manfaat sedemikian. Pertama sekali, awak kena faham kalimah tu cakap apa. Banyak orang saya jumpa, saya cakap dengan dia, ayat tu maksud apa abang tahu tak? Tak tahu, mesti terang kepada abang. Betul, jadi sini. Ada sekali tu saya dekat mana? OEM ke OEM sekali lah. Sekali tu lah kot panggil. Pasal apa? Sekali tu lah. Bagi sekali bantai terus, dia tak ada ni. Jadi bila datang cakap tu, datang surah abang tu, lepas kelas, dia kata, Ustaz, saya dapat ayat ni. Ayat tu berbunyi, Fattakullah wa ati'un. Takwalah kamu kepada Allah, taatilah aku. Takwalah kalian semua kepada Allah, taatilah aku. Dia kata ada ustaz tu bagi, ini untuk sakit jantung. Kalau jantung kita sakit, pegang, baca. Saya kata dengan dia, abang tahu tak maksud ayat ni apa? Tak tahu. Mari saya ajar. Saya kata. Dan Quran Karim, ayat ni ulang 3-4 kali. Ada 7 kali, 6 kali. Kalau dalam surah Hud, ulang banyak kali. Yang para anbiya kata pada kaum masing-masing, takwalah kamu kepada Allah, taatilah aku. Lepas tu dia diam. Habis tu apa kaitan dengan jantung saya? Dia pandang muka dia. Atas bawah. Saya kata, pandai abang fikir sendiri lah. Dia bila kita bagi tahu maksud, dia pun macam, apa kaitan dengan macam juga yang kes apa sakit lutut pegang wa idza batashtum batashtum jabbarin. Itu kata-kata Nabi Hud kepada kaum dia, kaum Ad yang kasar, gangster, bengis. Ayat tu bermaksud bunyi dia kan bila Nabi Hud nasihat kaum dia,
Dia marah kaum dia punya perangai. Dia kata wa idza batashtum jabbarin. Bila kalian genggam tangan dalam keadaan bengis. Sambungan ayat dia, fattaqullaha wa atiun, takwalah kamu Allah, taatilah aku. Sambungan ayat tu lah. Okey. Basic dia maksud dia, ini kata-kata Nabi Hud marah kaum dia. Apa kaitan lutut awak? Soalan simple kan? Tanya balik, apa kaitan lutut awak? Bila genggam bengis. Apa pasal bengis lutut? Kenapa? Dia sebenarnya kalau jadi pun benda tu jadi macam mentera lah. Mentera kadang pelik-pelik orang Melayu kita punya mentera. USM ada keluar satu buku. Apa dia kata peringkat sejarah mentera-mentera Melayu. USM ada keluarkan satu buku. Cari buku tu. Dia ada transition daripada zaman Mambang kepada zaman awal campur-campur aduk berkat doa baginda Ali, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian terakhir dengan ayat Quran terus. Dia ada transition peringkat-peringkat dia. Asal memang Melayu kita punya mentera, bentuk dia semua mambang tanah, mambang hijau, mambang kuning, panggil. Okey. Tapi lepas tu ujung tu dia upkan dengan berkat la ilaha, panggil jin juga tapi berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu up lagi, last sekali buang yang mentera, ambil ayat Quran, pakai macam tadi. Untuk lutut lah, untuk mata lah, untuk sekian. Tak ada kaitan pun. Macam nampak ribut, farsimpang lah kan. Tak ada. Mana ada kan? Nabi ajar kan. Kadang ada kata, tahap sewil manusia ni ada tahap tau. Bagi saya tak tahu lah. Orang yang macam nampak dah benda tu pelik. Kenapa orang nak ikut lagi? Banyak benar menipu. Yang Nabi tunjuk tak dibuat. Yang Tok Guru tunjuk di sebar-sebarkan. Tapi alhamdulillah lah, zaman sekarang, zaman media sosial sebenarnya membantu. Tajuk ni sebenarnya daripada saya belajar dulu tahun 90-an tu, awal dah ada dah tajuk ni, lama dah. Bukan baru jadi. Anda dengar pelik-pelik kan mentera-mentera Melayu ni sebagainya kan, yang baca ayat ni untuk sekian, ayat ni untuk sekian kan, ataupun apa benda yang canggah Nabi. Benda ni sebenarnya tersebar kepada masyarakat Melayu kita, tapi pada perhimpunan-perhimpunan rahsia lah. Kumpulan-kumpulan tadi macam Tok Guru tu nak cerita, dia tengok ada murid, boleh percaya ke tidak murid cerita. Dia takut nanti murid cerita kat orang lain. Maka saya tahu tempat-tempat yang dekat pondok-pondok dekat belah Kelantan kan, ada pondok-pondok tu yang Tok Guru dia tukang jual kayu kokak, batu, tulang, saya tak bawa, nanti saya bawa tulang duyung. Serius, tulang duyung. Dia pasal yang bagi pada saya abang saya, rahimahullah, SWT rahmati dia, abang Nasir nombor 6. Dia kata Tok Guru yang dia kenal tu pergi seru dekat belah Thailand, panggil ikan duyung, sembelih, kemudian ambil tulang, air mata, bla 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 bla, lepas tu balik ke sini jual dekat anak murid. Lepas tu saya pernah bergaduh dengan abang saya lah, bertekak. Saya kata buat benda syirik, tapi tak nak jadi musyrik. Dia kata kau cakap Tok Guru aku. Saya kata iyalah. Kan? Kita duk kata kat orang kan, kita kata kita benda ni benda syirik. Kita ajak orang untuk percaya tu yang duyung tu berikan khasiat dan sebagainya. Lepas tu kita ajar orang apa? Tinggalkan Allah Ta'ala, tak berdoa Allah Ta'ala, doa pada bergantung dengan barang tadi. Hilang barang tu, habis orang tak sayang. Selagi pakai barang tu, tulang duyung tadi, orang sayang lah, rezeki banyak lah. Tak pakai pun, saya tak pakai benda tu. Ni cincin biasa. Nanti saya bawa. Ada simpan kat rumah. Tulang duyung. Dia Tok Guru jual. Cuma benda ni pada zaman dulu, tak tersebar. Sebab media sosial tak ada. Sekarang orang suka tengok gambar. Tok Guru mandikan kereta. Tak, serius benda tu masalah. Tapi kita kata benda berkenaan, bila terdedah, jawapan dah tak ada dah. Kita dah sebut salah nak cakap. Zaman dulu sorok. Benda macam ni dibuat oleh Tok Guru secara sembunyi-sembunyi kepada pengikut dia yang dipercayai sahaja. Tapi bila zaman media sosial, terdedah lah pada orang ramai. Orang tak tahu sebenarnya benda tu lama dah, bukan baru. Lama dah. Panjang saya belajar dulu kan, memang macam tu. Bahkan ada kawan saya dulu siap bawa kitab kuning, kitab Jawi, ajar cara untuk dapatkan kekuatan tenaga batin. Cari anjing yang tengah mengawan, kemudian anjing tangkap, lepas tu potong ekor anjing tu, lepas tu ambil ekor anjing tu ikat kat pinggang. Saya dengar dia baca tu, kita golek-golek kat Yaman, kat Sana'a waktu tu. Kawan tu bawa kitab tu, baca depan kami. Jadi kawan tu dah jadi Tok Guru dah. Kami dengar tu golek, kik gelak. Tapi ini ajarannya lama dah sebenarnya. Cuma tak terdedah. Sekarang zaman media sosial terdedah kepada orang ramai. Itu je beza dia. Barang lama dah, barang lama. Barang lama, bukan barang baru.
Orang kita yang tak tahu macam, apa ni? Apa ni tu pasal awak tak tahu. Sebenarnya dia orang dah lama dah buat kerja macam tu. Okay, baik. Okay, kita berhenti tu. Memanglah. Sebab dia pilihan kata-kata. Tapi masalah sekarang ni sepatutnya lafaz dia bukan maksud itu. Tapi macam dia relatekan sebenarnya penggunaan tadi. Tak tepat lah. Benda biasalah. Benda tu masalah pilihan kata-kata. Balik pada asal, terjemahan boleh silap. Sebab terjemahan pilihan kata-kata. Boleh jadi kata-kata tersebut sesuai untuk apa dia orang rasakan paling sedap untuk penjelasan. Tapi bukan itu yang daripada bahasa Arab yang sebenar. Itu tajuk asal dia. Sebab tu kita baca tafsir tak apa. Tapi kena sebab tu dulunya ketika mana nak diterjemahkan Al-Quran Al-Quran diterjemahkan, memang para ulama zaman dulu ada penentangan tentang perkara ni. Sebab tak nak jadi Quran jadi macam Bible. Sebab dalam Bible bila dia diterjemahkan pada bahasa Inggeris, last sekali diorang bercanggah-canggah pada bahasa Inggeris tadi. Asal bahasa tak ada. Pasal originally bahasa yang Isa AS pakai ketika dia hidup, ada dua bahasa dia pakai. Satu bahasa Hebrew, itu bahasa Yahudi, kan? Kedua bahasa Aramaik, bahasa negeri tempatan, tempat dia tinggal. Tak pakai bahasa Greek. Problem sekarang ni adalah semua kitab suci Yahudi Nasrani sekarang ni diterjemah daripada Greek. Even Yahudi punya pun daripada Greek. Jew punya pun daripada Greek. Jadi macam mana? Bayangkan macam kita belajar Quran daripada bahasa Cina. Tak kata pelik kan? Jadi maksud dia bukan bahasa asal. So, jadi para ulama ketika mana nak diterjemahkan Quran tahun 50-an, 40-an, 50-an dulu, diorang ada sikit pertentangan lah. Ada yang benarkan, tak benarkan. Akhir sekali mereka setuju untuk Quran diterjemahkan boleh dengan syarat teks bahasa Arab masih diletakkan di sebelah. Untuk beritahu pada orang yang baca, kalau awak tak jumpa maksud awak baca kat sini silap dan sebagainya, tetap bahasa Arab yang menjadi rujukan. Bukannya bahasa terjemahan tadi. Terjemahan akan timbul masalah choice of words. Pilihan kata-kata. Boleh jadi orang yang pilih kalimah ni lebih tepat, bagi dia kalimah ni lebih tepat. Daripada asasnya, bahasa Arab itu yang menjadi sandaran. Tak boleh seorang tu ambil selain bahasa Arab. Sebab tu kenapa tak nak belajar. Kita ni kena ada inisiatif buat belajar bahasa Arab ni. At least kurang-kurang sampai Quran tu kita faham. Sebab kita ni macam dapat surat kan. Surat daripada kawan kita, kan ada kawan kita ada kekasih lah. Kita jatuh cinta dengan seorang. Orang tu daripada Perancis. Hantar surat kita bahasa Perancis. 3 lai. Kita tengok kan, muka dia cantik. Tapi masalahnya surat tak faham. Apa inisiatif kita? Kita sibuk belajar nak tahu kalimah ni betul tak dia cakap. Ni maksud dia. Kita bagi kawan kita, Minah ni kata kau tak bagus. Kan, tak suka kau. Kita macam, betul ke kan? So, apa inisiatif kita? Belajar lah. Kita belajar. Dan belajar bahasa Arab, contoh macam faham Quran. Tak banyak sangat pun kalimah kita kena tahu. Lebih kurang dalam 514 perkataan je. Sebenarnya. Sebab Al-Quran Karim ni kalimah dia berulang. Repeated. Mungkin satu kalimah, dua kalimah tadi macam tadi kan. Macam apa bisahirah. Sahirah tadi, itu sekali je pakai kat dalam Quran. Yang lain, kalimah yang lain berulang. Boleh kata 82% Quran berulang. So banyak benda kita boleh ada masa untuk main congkak lah, main batu seremban, main apa benda yang ada kita main lah, game dan sebagainya. Kenapa tak ada masa untuk belajar bahasa Quran? Luangkan masa, ambil masa untuk kita belajar, kenal Quran tu, kalimah-kalimah dia apa. So bila kita lintas, kita tak dipermain-mainkan oleh orang tentang kalimah tadi. At least macam tu. Kena ada dalam diri kita inisiatif. Tapi kadang-kadang zaman kita kan asyik kena kelentong tu, saya kata. Belajar, tidak kan. Lepas tu guru tak tahu bahasa Arab pun, kita pun duduk diam-diam juga. Tok Guru faham tak bahasa Arab? Tak ada, tak perlu. Tak perlu. Dia pun baliklah pada kisah-kisah sufi-sufi yang kononnya tak belajar agama terjadi wali. Sebab tu Imam Syafi'i dia letak satu guideline. Dia kata apa? Laulal fuqaha. Kalau bukan orang faqih agama, faham agama, auliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaisa lillahi wali, Allah tak ada wali. Allah Taala tak ada wali. Kalau bukan orang faham agama, wali-wali Allah di muka bumi, Allah tak ada wali. Sebab yang boleh elak diri daripada larangan Allah Ta'ala, yang akan kejar suruhan Allah Ta'ala, orang yang faham agama je. Kau tak tahu apa benda Allah Ta'ala nak daripada awak,
Macam mana awak nak dapat tingkatkan diri awak sampai kepada dia? Dia tak tahu halal haram. Tiba-tiba saya ni wali Allah. Halal haram tak tahu. Boleh je ni, aci. Ikut pada malam tadi tidur rasa bagus. Tu masalah tu yang kena jaga sikit. Bab ni yang kena kata dalam konteks agama ni perlu diperhatikan balik. Okay, baik. Jadi kita berhenti sini. So pertama ingat penggunaan kalimah tadi, kalau nak pakai dengan tafsiran bahasa, syarat pertama dia adalah kalau dia kata kita nak menangkan satu kalimah kat atas lain, mesti penggunaan kalimah tadi orang Arab memang pakai. Kalau Arab tak pakai, awak tak boleh nak kata ini terjemahan yang betul bagi kalimah tadi. Okay, baik. Wallahu a'lam. Soalan lain? Tak ada Ada? Tak ada. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.